Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar aktiviti makmal 3C, iaitu menentukan haba penyesaran. Tujuan, menentukan dan membandingkan haba penyesaran kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat oleh logam zinc dan logam magnesium. Bahan, larutan kuprum 2 sulfat 0.5 mol per desimeter padu, serbuk magnesium dan serbuk zinc. Radas, cawan polistrina dengan penutup, termometer, silinder penyukat dan spatula. Prosedur. Langkah pertama, sukatkan 50 cm padu larutan kuprum 2 sulfat 0.5 mol per desimeter padu dan tuangkan ke dalam cawan polistrina. Seterusnya, masukkan termometer ke dalam cawan polistrina dan biarkan selama 2 minit. Catatkan suhu awal larutan kuprum 2 sulfat. Langkah ketiga, tambahkan 1 spatula serbuk magnesium ke dalam cawan polistrina. Dengan cermat, tutup cawan polistrina dan kacau campuran dengan termometer. Langkah kelima, catatkan suhu tertinggi atau suhu terendah campuran yang dicapai. Ulang langkah 1 sehingga langkah 5 dengan menggunakan serbuk zinc. Jadi apa yang awak akan nampak nanti terdapatnya enapan yang berwarna perang pada dasar cawan polistrina, di mana enapan itu adalah kuprum yang telah disesarkan. Keputusan. Untuk logam magnesium, suhu awal larutan kuprum 2 sulfat adalah 32 darjah Celsius. Nilai ni saya letak saja, ini bukan nilai yang sebenar. Suhu tertinggi ataupun terendah campuran yang dicapai adalah 52 darjah Celsius. Manakala theta adalah suhu tertinggi tolak suhu terendah, kita dapat 20 darjah Celsius. Manakala untuk nilai zinc pula, awak akan kira nanti, awak akan lihat nanti bila awak buat eksperimen. Pemerhatian. Untuk penyesaran kuprum oleh magnesium, apa yang dapat diperhatikan ialah warna biru larutan menjadi tidak berwarna. Mendakan perang terenap pada dasar cawan polistrina. Bacaan termometer meningkat. Perbincangan. Nombor 1, berdasarkan eksperimen, tuliskan persamaan kimia dan persamaan ion bagi kedua-dua tindak balas yang berlaku. Untuk tindak balas penyesaran kuprum oleh magnesium, persamaan kimianya adalah magnesium tambah larutan kuprum 2 sulfat menghasilkan larutan magnesium sulfat dan juga logam kuprum. Manakala untuk membina persamaan ion, caranya adalah, kalau dia berpejal, kita salin balik, kita tulis balik magnesium. Kalau dia larutan, kita boleh pecahkan ionnya. Kalau larutan, kita boleh pecahkan ionnya. Kalau pepejal, kita salin balik. Kemudian kita hapuskan ion pemerhati. Ion pemerhati itu ialah ion yang tidak berubah selepas tindak balas kimia berlaku. Jadi yang tidak berubah adalah ion sulfat. Jadi kita hapuskan. Maka persamaan ion adalah magnesium tambah ion kuprum menghasilkan ion magnesium tambah logam kuprum. Baik, warna biru larutan kuprum 2 sulfat disebabkan oleh hadirnya ion kuprum 2. Kemudian mendakan perang pula adalah logam kuprum. B. Hitungkan haba penyesaran kuprum oleh magnesium. Macam mana kita nak hitung haba penyesaran? Awak dah belajar dalam video sebelum ini. Jadi sila tunjuk semua langkah pengiraan. Dalam
contoh tadi, kalau menggunakan nilai tadi nilai delta H kuprum oleh magnesium ialah negatif 168 kJ per mol. Ini kalau saya gunakan nilai tadi kemudian untuk nilai delta H kuprum oleh zinc pula awak akan kira nanti. C. Terangkan sebab nilai haba penyesaran kuprum oleh magnesium dan logam zinc berbeza. Jadi nanti bila awak dah kira, awak akan nampak nilai dia berbeza. Kenapa nilai dia berbeza? Yang pertama, magnesium dan zinc adalah dua jenis bahan tindak balas berbeza. Oleh sebab itu, nilai haba penyesarannya sudah tentulah berbeza. Kemudian, kalau kita lihat pada siri elektrokimia, magnesium dia terletak di atas zinc. Bermaksud magnesium dia lebih elektropositif berbanding zinc. Kemudian kalau kita lihat jarak di antara zinc dengan kuprum adalah lebih dekat berbanding jarak antara magnesium dengan kuprum. Oleh sebab itu, lebih tenaga haba yang terhasil apabila magnesium bertindak balas dengan larutan kuprum 2 sulfat nanti. Sebab itulah nilai delta H nanti dia akan berbeza sebab jarak dia berbeza. D. Lukiskan gambar rajah aras tenaga bagi kedua tindak balas itu. Saya nak tunjukkan untuk tindak balas yang ini saja. Baik, negatif bermaksud graf turun. Jadi kita lukislah graf yang menurun. Ini adalah bahan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas. Ini adalah nilai delta H. Gambar rajah aras tenaga tindak balas penyesaran kuprum oleh magnesium daripada larutan kuprum 2 sulfat. Ini gambar rajah aras tenaga dia. Nombor 2. Mengapakah kedua-dua logam itu digunakan secara berlebihan dalam eksperimen ini? Kalau ingat lagi kita tak timbang kita tak timbang jisim logam magnesium tadi kan. Kita hanya gunakan satu spatula saja. Bermaksud kita gunakan secara berlebihan. Kenapa kita gunakan secara berlebihan? Ini adalah untuk memastikan semua ion kuprum 2 telah disesarkan menjadi kuprum. Kita perlu gunakan logam yang berlebihan supaya semua ion kuprum 2 di dalam larutan kuprum 2 sulfat telah disesarkan. Itu tujuannya. Soalan ketiga. Selain perubahan suhu, nyatakan pemerhatian lain yang dapat diperhatikan semasa anda menjalankan eksperimen ini. Apakah pemerhatian lain? Yang pertama, warna biru larutan menjadi pudar. Asalnya warna biru, kemudian dia akan menjadi pudar. Yang kedua, terdapatnya pepejal berwarna perang terenap pada dasar larutan. Soalan keempat. Apakah definisi secara operasi bagi haba penyesaran dalam eksperimen ini? Yang pertama, apabila logam magnesium dimasukkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat untuk menyesarkan 1 mol kuprum, bacaan termometer meningkat. Ini adalah definisi secara operasi. Yang kedua, apabila logam zinc dimasukkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat untuk menyesarkan 1 mol kuprum, bacaan termometer adakah dia akan meningkat ataupun menurun? Awak akan buat nanti. Yang kelima, apakah langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen ini? Yang pertama, suhu awal larutan dicatat selepas beberapa minit untuk memastikan larutan itu mencapai suhu sekata. Selepas lebih kurang 2 minit, baru awak catat suhu awal larutan. Yang kedua, gunakan serbuk logam, bukan ketulan logam. Kenapa? Ini adalah kerana serbuk logam dia mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih besar berbanding ketulan logam. Maka, tindak balas dapat berlaku dengan lebih cepat dan sempurna, sekaligus dapat mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Yang ketiga, serbuk logam perlulah ditambah dengan cepat dan sekaligus
ke dalam larutan untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Yang keempat, larutan perlulah dikacau perlahan-lahan sepanjang eksperimen dijalankan untuk memastikan suhu campuran adalah sekata. Yang kelima, bacaan termometer perlulah sentiasa diperhatikan supaya suhu tertinggi ataupun terendah yang dicapai oleh campuran dapat dicatatkan. Baik, nombor 6. Adakah nilai haba penyesaran kuprum akan sama jika larutan kuprum 2 sulfat digantikan dengan larutan kuprum 2 nitrat? Terangkan jawapan anda. Dalam eksperimen tadi, kita gunakan larutan kuprum 2 sulfat. Nilai delta H-nya adalah negatif 168 kJ per mol. Adakah nilai delta H ini akan berubah kalau kita gantikan larutan kuprum 2 sulfat ini dengan larutan kuprum 2 nitrat? Adakah nilai dia akan berubah ataupun kekal? Okey. Kalau perhatikan persamaan termokimia ini 1 mol kuprum akan terhasil daripada 1 mol larutan kuprum 2 sulfat. Dalam persamaan kimia ini, awak lihat 1 mol kuprum juga akan terhasil daripada 1 mol larutan kuprum 2 nitrat. Oleh kerana bilangan mol kuprum yang terhasil adalah sama, ini bermaksud nilai delta H-nya pun adalah sama. Okey, jadi jawapannya adalah sama kerana kedua-dua tindak balas menghasilkan bilangan mol kuprum yang sama. Boleh? Okey, jadi sebagai kesimpulan, haba penyesaran kuprum oleh magnesium daripada larutan kuprum 2 sulfat ialah delta H sama dengan negatif 168 kJ per mol. Okey, manakala haba penyesaran kuprum oleh zinc, awak akan kira nanti. Okey, sekian. Terima kasih.